Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita utama malam ini. Sumbangan kepada anak-anak yatim membawa keceriaan golongan kurang bernasib baik dalam menyambut Ramadan dan Syawal. Suasana kemesraan beramal ibadah dan interaksi berkesan diterapkan melalui program Nur Ramadan 1.0. Bulan Ramadan tidak hanya mendidik umat Islam untuk menghayati kesengsaraan hidup golongan yang susah dengan merasakan lapar dan dahaga, bahkan menggalakkan kita untuk bersedekah. Petang tadi, alumni penuntut Brunei di Singapura, Asrama Kerajaan Brunei di Singapura AKBS menganjurkan Majlis Penyampaian Derma kepada anak yatim dan daif. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Penyelamat Damit, Kampung Manggis, Madang. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pimpinan Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Wadaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Wang Osman, Menteri Hal Agama. 75 orang yang terdiri daripada 56 anak yatim dan 19 anak-anak dari golongan daif menerima sumbangan tersebut. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Jin Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Warga perkhidmatan awam boleh mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dengan menjaga masa dalam melaksanakan tugas. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa forum khas pada Majlis Sumbangan Derma sempena Hari Raya Aidilfitri dan sambutan nuzul Al-Quran, anjuran Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Forum khas bertajuk Al-Quran Pedomanku disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Baha bin Haji Mukhtar dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Dr. Haji Harapandi Dahri dari College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lara Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Perdana Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Diu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan derma sempena Hari Raya Aidilfitri kepada 42 warga Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Piranak Damit dan almarhum Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Rombongan kira-kira 400 orang terdiri daripada ketua-ketua jabatan serta pegawai-pegawai dan kekitangan Kementerian Kesihatan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Raji Jaafar, Menteri Kesihatan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan petunjuk dan pedoman untuk manusia. Justru Al-Quran perlu dipelihara dan dijaga dengan baik. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas bertajuk Al-Quran Pedomanku. Ceramah antara pengisian majlis memperingati nuzul Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi. Gembira puasa mulia, indahnya Ramadan meraih takwa, mawar tumbuh depan halaman. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 53 orang anak yatim daripada warga kementerian berkenaan menerima sumbangan. Majlis berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
Majlis Khatam Al-Quran giat diadakan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Lewat petang kemarin, Jawatankuasa Takmir Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diteruskan dengan bacaan Khatam Al-Quran dari surah Ad-Duha hingga surah Al-Masad. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya pagi tadi mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim. Majlis yang dikelolakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Pedomanku yang antara lain menyentuh mengenai kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat panduan yang lengkap lagi sempurna. Al-Quran mengandungi jawapan kepada segala persoalan hidup baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia maupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada majlis tersebut, 35 anak yatim kalangan warga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya menerima sumbangan. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi menerima sumbangan berjumlah RM17,163 daripada pelbagai pihak. Sumbangan tersebut diserahkan pada Majlis Khatam Al-Quran di pusat berkenaan Kampung Bengkurong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan Khatam Al-Quran beramai-ramai, terdiri daripada orang kelainan upaya dan kekitangan pusat berkenaan. Pada majlis ini, Pusat Ihsan menerima sumbangan daripada 13 penderma. Sumbangan Kedutaan Republik Rakyat China sebanyak RM5,000 disurahkan oleh Tuan Yang Terutama Zhao Zhengzhu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Sementara sumbangan dari pihak swasta dan individu diterima oleh Datuk Paduka Dr. Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pemegang Amanah Perubatan Pusat Ihsan. Manakala 13 anak yatim, 47 orang kurang berkemampuan serta seorang balu menerima sumbangan derma. Pelbagai pihak juga tidak ketinggalan menyemarakkan penghujung bulan Ramadan ini dengan Majlis Khatam Al-Quran. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis-majlis khatam terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Ahli Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Penganut Damit Kampung Manggis Madang lewat petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 16 orang anak yatim dari Kampung Manggis Madang. Jabatan Halwal Masjid Kementerian Halwal Agama dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam bekerjasama mengendalikan Majlis Khatam Al-Quran kumpulan belia masjid seluruh negara sempena Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Majlis tersebut diadakan pagi tadi di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis antara lain bertujuan untuk menyuntik semangat cinta kepada kitab suci Al-Quran dan beramal dengannya, di samping untuk mengingatkan lagi amalan di bulan Ramadan yang mubarak.
juga mengadakan majlis khatam Al-Quran penduduk RPN Kampung Mentiri Kawasan 2. Pada majlis tersebut, 30 orang anak yatim dan ibu tunggal menerima sumbangan. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Jika hadir Puan Yang Terutama Nahida Rahman Sumona, Pesuruh Jaya Tinggi Bangladesh ke Brunei Darussalam. Jurutera dan Arkitek Puja Brunei juga mengadakan majlis seumpamanya. Majlis petang kemarin diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 16 anak yatim yang terpilih. Hadir Jurutera Haji Amir Hishamuddin, Pimpinan Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Zakaria, Setia Usertab, Infrastruktur, Perumahan dan Profesional, Kementerian Pembangunan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Pintu Malim petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran serta membaca doa arwah sekampung. Lebih 20 peserta yang terdiri daripada penduduk kampung serta ahli jawatan kuasa Takmir Masjid menyertai majlis berkenaan. Juga mengadakan majlis khatam Al-Quran Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD melalui bahagian keagamaan persekutuan berkenaan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat PPNBD dan Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Hadir Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Hampir 100 ahli pengakap hadir pada majlis berkenaan. Kumpulan bekas-bekas penghuni Asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin juga tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Juga diselajurkan penyampaian derma kepada 10 ibu tunggal dan 17 anak yatim. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Ismail bin Haji Ahmad, salah seorang ahli lembaga penasihat kumpulan. Turut disumbangkan wakaf 60 buah kerusi. 40 ahli perkumpulan kebajikan isteri dan keluarga polis Pekerti menyertai majlis khatam Al-Quran yang berlangsung di Surau Polis, Ibu Pejabat Polis Gadong. Program Nur Ramadan 1.0 Belia Mardatillah terbukti dapat mewujudkan suasana kemesraan beramal ibadah dan interaksi berkesan antara para peserta dengan masyarakat kampung. Dianjurkan oleh Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Pegawan Kupu SB dengan kerjasama Belia Imtiaz Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, program menutup tirainya lewat petang kemarin di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Bolkiah A. Penyampaian sumbangan kepada 30 buah keluarga yang memerlukan dari Kampung Bolkiah A dan B dan sijil penghargaan kepada 43 peserta program disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Melalui pelbagai aktiviti yang diungkayahkan, ia dapat membentuk belia yang bertakwa sekaligus memanfaatkan pengalaman yang diperolehi dalam menjalani kehidupan seharian. Tahu apa kepentingan Qiyamul Lail dan apa kebaikannya, dan insyaAllah akan dapat diterapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Kami membuat makanan juadah untuk orang yang tinggal di kampung sini untuk mereka berbuka puasa. Dari sana saya tahu macam mana caranya untuk berkomunikasi dengan orang ramai. Aktiviti seperti fardu kifayah dan ada beberapa ceramah motivasi daripada pensyarah Kupu SB untuk meningkatkan ketakwaan, kerohanian, ilmu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi menyemarakkan lagi sambutan memperingati nuzul Al-Quran di bulan Ramadan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya menganjurkan majlis sambutan nuzul Al-Quran dikendalikan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
Hadir Awang Salminan bin Haji Burut Setia Usaretap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Wakil Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Huda Linnas yang disampaikan oleh Awang Ahmad Muzaffar bin Haji Marsyidi, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah. 14 orang anak yatim menerima derma pada Majlis Khatam Al-Quran anjuran ahli jawatankuasa Tamir Masjid Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung petang tadi di masjid berkenaan di Kampung Jangsa. Majlis dihasrat menjadikan pembaca Al-Quran sebagai budaya amalan harian selain di bulan Ramadan, di samping memperkenalkan anak-anak yatim mengenai imarah masjid dan kepekaan masyarakat terhadap kesejahteraan anak-anak yatim tidak diabaikan di bulan Ramadan dan Syawal. Mengeluarkan zakat merupakan rukun Islam yang keempat selepas berpuasa di bulan Ramadan. Adapun pengertian zakat dari segi bahasa itu ialah suci, bersih, berkat, bertambah dan subur. Manakala dari segi istilah syarak pula bermaksud mengeluarkan sebahagian harta dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat yang ditetapkan untuk diagihkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Tahun ini seramai 372 orang amil dilantik bagi 144 kawasan dan tempat mengutip zakat di seluruh negara. Manakala seramai 53 amil-amil Majlis Agama Islam Brunei Muib dilantik untuk mengutip zakat di keempat-empat daerah. Kadar nisab zakat fitrah bagi setiap seorang memakan beras wangi ialah RM2.84. Manakala nisab zakat bagi beras siam ialah RM1.93, iaitu bersamaan dengan nilai 2 kilo 268 gram beras. Kutipan zakat fitrah bagi tahun 1444 Hijrah adalah sebanyak lebih RM1,054,300, sementara bagi kutipan zakat harta pula lebih RM17,866,800. Orang ramai juga dapat membayar zakat fitrah secara dalam talian melalui platform perbankan di Bank Islam Brunei Berhad BIBD dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, dan juga melalui aplikasi syarikat telekomunikasi Data Stream Digital DST dan Imagine Sdn Berhad di sepanjang bulan Ramadan ini. Syarikat Lee Sien Farming kemarin mengungkayahkan majlis bersungkai bersama Pusat Ehsan. Majlis diadakan dengan kerjasama Arno Zoe Wonderland. Acara bertujuan memberi pengalaman menarik dan menghiburkan kepada kanak-kanak Pusat Ehsan melalui aktiviti interaktif yang disediakan di taman permainan berkenaan. Kerjasama seumpamanya memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan masyarakat serta menggalakkan nilai-nilai baik dan empati. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Beasiswa membukakan permohonan skim beasiswa pendidikan teknikal dan vocational BPTV bagi sesi akademik 2024-2025. Permohonan khusus bagi pelajar lepasan sekolah di peringkat O untuk mengikuti pengajian di Institut Pengajian Tinggi Swasta dalam negeri. Ia dibukakan bermula hari ini sehingga Khamis 2 Mei 2024 pukul 4 petang. Borang permohonan boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang-borang yang telah lengkap diisikan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar melalui tata cara yang telah ditetapkan. Sebarang pertanyaan lanjut hubungi Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara hari ini mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi.
Gangguan disebabkan kerja pembaikan paip air bocor berdepanan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Kawasan terlibat Jalan Raja Isteri Pinggan Anak Saleha, Hospital Raja Isteri Pinggan Anak Saleha, Jalan Cempaka, Jalan Al-Sufri, Jalan Kubah Makam Diraja, Kampung Kulap, Jami Hasri Arsenal Bolkiah, Tumasik dan kawasan sekitarnya. Hubungi talian Darussalam 123 bagi pembekalan air tangki.